Terima kasih, Met Malaysia. Pelaksanaan Ops Benting akan memastikan keselamatan dan kedaulatan perairan negara terus terkawal. Laporan selanjutnya bersama Damia Cassandra Manja yang sudah bersedia di RTM Kuching. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Zahira. Pelaksanaan Ops Benting telah memastikan keselamatan dan kedaulatan perairan negara terus terpelihara serta membolehkan aktiviti berlandaskan maritim seperti perikanan dan pelancongan terus beroperasi dalam suasana yang harmoni. Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Pahlawan Said Zahru Putra bin Said Abdullah berkata, Ops Benting yang mula diaktifkan sejak Mei lepas telah memperkasakan lagi kerjasama antara pelbagai agensi penguatkuasa bagi mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin selain memastikan tiada pelanggaran undang-undang maritim di perairan negara. Jelasnya, menerusi Ops Benting, kerjasama yang sememangnya telah wujud sebelum ini terus diperkukuh dan aktiviti penguatkuasaan dilaksanakan secara bersepadu antara agensi-agensi terlibat di bawah National Task Force itu. Tegasnya, kini komunikasi antara agensi lebih kerap dilakukan walaupun secara maya sekurang-kurangnya seminggu sekali bagi perkongsian operasi, perisikan dan maklumat, terutama antara pihak polis, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dan tentera. So far tidak ada tanggapan lagi. Kita buat pengusiran saja. Kita kalau boleh kita nak belak daripada kita menangkap mereka ni. Sebab kalau kita menangkap mereka ni kita akan menjadi masalah pula. Sebab kita nak letak lori mana, kan? So instead of kita tangkap, kita kata hindarkan dia daripada memasuki dan kita try to mengusirkan keluar. Laksmana Madya Datuk Pahlawan Said Zahru Putra ditemui selepas sesi kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Kunjungan hormat tersebut menurut Panglima Armada Timur itu adalah untuk memaklumkan kepada Ketua Menteri mengenai perkembangan semasa keselamatan di perairan Sarawak serta Laut Cina Selatan. Projek pembinaan Jalan Pakan ke Jalan Ulu Kota menjadi satu bukti kesungguhan kerajaan negeri dalam penyediaan kemudahan yang amat diperlukan rakyat. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julaihi Narawi, usaha bersepadu kerajaan telah membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat pada masa kini. Datuk Julaihi Narawi menegaskan usaha berterusan kerajaan membawa pembangunan itu berjaya mengubah lanskap di luar bandar dan bukan sekadar janji kosong semata-mata. Katanya projek Jalan Pakan Ulu Kota Pakan terbahagi kepada dua fasa di mana fasa pertama telah siap pada tahun 2011. Bukti yang jelas, ya. Dan kalau kita campur dua-dua, fasa 1, fasa 2 panjangnya 28.7 kilometer. Dan kedua-dua kosnya melibatkan kos sebanyak jumlah besarnya ialah 186.5 juta. Datuk Julaihi berucap ketika menghadiri majlis perasmian projek fasa 2 Jalan Pakan ke Ulu Kota Pakan. Dalam perkembangan berkaitan, Adun Pakan Tan Sri William Mawanikom turut berharap pelan pembangunan pakan yang merangkumi pelan menaik taraf liputan telekomunikasi di daerah itu bakal beri manfaat buat rakyat di situ. Jelasnya, kerja menaik taraf capaian telekomunikasi di Pakan amat penting agar generasi muda di Pakan tidak ketinggalan dalam menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi melibatkan penggunaan internet. Seorang lelaki dipercayai disambar buaya di Batang Lupar berhampiran Seduku Ili di Sri Aman pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihak bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pukul 10.19 pagi. Rakan mangsa berkata dia melihat mangsa Kong Gindi disambar buaya di bahagian kaki dan ditarik ke dalam sungai ketika mereka berdua sedang memeriksa dan mencuci perahu. Mangsa berada di sebelah kanan perahu manakala rakannya di sebelah kiri. Setakat tengah hari tadi, usaha mencari dan menyelamat mangsa sedang dilakukan bersama penduduk kampung. Beberapa kawasan rendah di bahagian Miri hari ini terjejas akibat banjir kesan daripada hujan lebat yang berlaku semalam. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Lau Po Kiong, menerusi pernyataannya memberitahu kawasan terjejas ialah di Sekolah Kebangsaan Kelapa Sawit nombor 2 selain Jalan Bukit Peninjau yang menuju ke Pekan Bakong.
Paras air di sekolah berkenaan masih berada di bawah bangunan dan dapat dilalui oleh kenderaan besar seperti pacuan 4 roda. Walau bagaimanapun, sekolah tidak beroperasi dan semua murid diarahkan balik ke rumah masing-masing. Sementara itu, di SK Long Linai, setakat awal pagi tadi, Pejabat Pendidikan Daerah Baram melaporkan paras air adalah sekitar 50 cm hingga ke 100 cm lebih di kawasan kuartus guru, 50 cm kawasan padang sekolah. Antara tempat lain yang dinaiki air ialah bawah bangunan pentadbiran dan asrama, kuartus guru dan kaki tangan, bawah bangunan kelas, laluan ke prasekolah dan 70% air membanjiri padang sekolah. Penganjuran Majlis Korban di Sarawak masih berpandukan garis panduan pelaksanaan ibadah kurban negeri Sarawak semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang telah dikeluarkan Sekretariat Majlis Islam Sarawak MIS bulan lalu. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu walau bagaimanapun pihak MIS akan sentiasa mengemaskini sebarang perubahan atau arahan baharu dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di dalam penganjuran Majlis Korban. Mereka mesti mendaftar dulu, mesti membentuk jawatankuasa yang menguruskan aktiviti tersebut kepada pihak JAIS pertama. Keduanya, mereka juga perlu memaklumkan kepada pihak Jabatan Veterina untuk mengadakan majlis korban di tempat premis di surau ataupun di kawasan kampung, taman perumahan dan sebagainya daripada agensi. Yang ketiganya, mereka masih diperlukan untuk mematuhi garis panduan SOP PKP. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melancarkan aplikasi Khidmat Islam Sarawak Kiswa 2020 JAIS di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu dalam ucapannya kewujudan aplikasi-aplikasi baharu yang dibangunkan agensi-agensi kerajaan merupakan langkah terbaik untuk bergerak seiring dengan misi ekonomi digital kerajaan negeri. Dalam pada itu, beliau menyeru kepada JAIS untuk membangunkan aplikasi khusus untuk surau dan masjid terutama dari segi pengurusan premis itu. Ia penting kerana aplikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam pengurusan aktiviti mereka secara lebih terkawal dan teratur. Badan Ukhuwah Kebajikan Tenaga Islam Bukti RTM Kuching hari ini menganjurkan program ceramah menjelang Hari Raya Kurban yang diadakan di Surau RTM Kuching. Timbalan Pengerusi Bukti Ramli Buang berkata, ceramah itu diadakan untuk perkongsian ilmu dalam kalangan kaki tangan beragama Islam dan mengeratkan silaturahim. Ujarnya, ceramah itu merupakan program pertama kali diadakan selepas beberapa program terpaksa dibatalkan berikutan kekangan pergerakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Ceramah tersebut disampaikan Ustaz Muhammad Safiq dan turut dihadiri Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof. Turut diraikan pada majlis ringkas itu iaitu 6 kaki tangan yang akan bersara. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia. Fokus utama Sabah hari ini, situasi terkini COVID-19 di Sabah. Untuk laporan penuh, kita bersiaran langsung bersama Jovinia Jimlajim di RTM Kota